Baik, tadi kita dah bercakap tentang pencapaian Malaysia dalam Sukan Commonwealth 2022. Sekarang saya nak bercerita pula tentang Pameran Pertanian Hortikultur dan Pelancongan Agro Malaysia atau MAHA 2022 yang diadakan secara hybrid sejak 4 Ogos hari itu hinggalah 14 Ogos depan di Taman Expo Pertanian Malaysia atau MIPS. Dan kali ini ia adalah bertemakan sekuriti makanan untuk masa depan. Seiring dengan sektor agro makanan kita yang berdepan pelbagai risiko di peringkat domestik dan juga global, termasuk cabaran produktiviti dan inovasi pertanian, kos input pertanian, perubahan iklim dan juga tahap adaptasi teknologi. Dan hari ini, Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Ronald Kiandi dan Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali hadir Majlis Pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU di pameran MAHA, dan wartawan Esra Wani Faris Azman ada melakukan liputan tadi di acara tersebut. Jadi Faris, bagaimana acara itu berlangsung tadi dan apa pentingnya MOU itu dibuat, Faris? Baik, apa yang dapat saya gambarkan sebenarnya, Faris, di mana kami pun dalam perjalanan untuk keluar daripada kawasan ini juga, di mana sebentar tadi MOU telah pun ditandatangani oleh 22, boleh katakan 22 PKS, pihak PKS daripada tempatan bersama dengan 6 ejen-ejen pemasaran antarabangsa, di mana Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri juga mengatakan bahawa ini adalah satu kita katakan pembaharuan untuk memperluaskan terutamanya dari sudut makanan-makanan PKS. Banyak sebenarnya, Faris, sebenarnya antaranya keripik, durian frozen, dan pasaran ini adalah bagi menembusi pasaran di Asia Pasifik antara daripada China, daripada Jepun, daripada Australia juga. Ejen-ejen ini menjadi orang tengah untuk mengambil barangan-barangan ataupun apa kita katakan sebagai produk-produk tempatan untuk dipasarkan ke negara-negara ini. Dan ini juga memberi nilai perdagangan hari ini, MOU ini, di mana bernilai 451 juta ringgit sebenarnya. Dan ini adalah kita katakan permulaan yang baik. Itu jelas Datuk Seri Azmin Ali. Dan pada masa sama juga Datuk Seri Ronald Kiandi juga mengatakan bahawa banyak sebenarnya pasaran yang perlu ditembusi oleh produk-produk tempatan oleh PKS ini, perusahaan kecil dan sederhana, di mana ada juga banyak sebenarnya, Faris, beliau mengatakan banyak produk-produk kita, produk-produk tempatan yang kita katakan standardnya melepasi standard antarabangsa. Cuma dari sudut pasarannya kita perlu lebih kita katakan kerja keras untuk memastikan bahawa ia dapat ditembusi pasaran-pasaran dunia. Dan kalau kita tahu sebenarnya, Faris, apa yang dilakukan oleh Jepun, apa yang dilakukan negara-negara lain juga, di mana PKS mereka dibawa ke persadaran antarabangsa dan ia sekaligus menambahkan sosioekonomi dan juga mempromosikan negara mereka sendiri, itu juga sedang dilakukan oleh Malaysia. Dan di MAHA ini sebenarnya kalau ikutkan sebelum ini ada juga nilai dagangan, nilai kita katakan ekonomi yang boleh dijana melalui MOU, Memorandum Persefahaman dan perjanjian di MAHA sepanjang MAHA ini berlangsung, boleh dikatakan sehingga 4 bilion, itu yang dijangkaan sebelum ini. Dan hari ini sahaja MOU-nya 451 juta. Dan banyak lagi MOU akan ditandatangani oleh pihak kita katakan produk tempatan, syarikat tempatan bersama dengan syarikat antarabangsa, Faris. MAHA 2022 dijangka menjana lebih 250 juta ringgit potensi nilai jualannya dengan 100,000 pengunjung sehari ataupun 1.1 juta pengunjung secara fizikal sepanjang 11 hari program itu dianjurkan. Tinjauan Faris, tadi bagaimana sambutannya? Ramai ke orang luar ataupun mungkin siapa agaknya? Mungkin hari ini hari Isnin ada tak mungkin sambutannya? Baik, kalau kita katakan hari Sabtu dan juga Ahad, banyak ramai sebenarnya warga kota, bukan hanya daripada Kuala Lumpur, Selangor, Putrajaya, malah ada juga daripada negeri-negeri perhampiran, negeri jiran seperti daripada Negeri Sembilan, daripada Melaka, daripada Johor juga datang, daripada Perak juga datang. Dekat sini ada pavilion, sebenarnya pavilion negeri. Setiap negeri mempunyai pavilion mereka. Begitu juga pada hari ini sebenarnya pemantauan pemerhatian saya daripada pagi sehinggalah jam sekarang sebenarnya, Faris, ramai masih lagi seolah-olah hari ini bukan hari Isnin. Ramai masih mengunjungi kawasan-kawasan. Ada banyak sebenarnya. Selain aktiviti, ada banyak pameran-pameran yang kita katakan kalau anda datang ke MAHA sudah tentu ada agenda anda. Antaranya nak membeli barangan-barangan yang dipromosikan oleh MAHA sendiri. Ada juga
Selain itu makanan-makanan juga, makanan ringan juga ada dijual, dan juga promosi produk-produk baru daripada pertanian, agriculture kita juga banyak yang dijual di sini, dan ramai yang mengambil kesempatan untuk membeli barangan-barangan. Tadi sempat juga saya membeli mungkin keropok lekor daripada Terengganu dan Kelantan yang special tu, ada juga dijual di sini. Jadi sempatlah saya pergi membeli dan melihat sekitar kawasan ini. Dan ada juga pengunjung-pengunjung yang mengatakan mereka sangat excited. Walaupun hari ini Isnin, ada juga yang mengambil cuti untuk datang ke Kuala Lumpur, ke Sedang ini untuk mengunjungi Maha 2022 ini, kerana mereka katakan Maha adalah satu event yang mereka tunggu-tunggu setiap tahun sebenarnya, Faris. Dan kalau kita lihat sekarang ni pun negara kita sedang berdepan dengan ialah kenaikan harga barangan dan sebagainya. Bagaimana Faris melihat ini adalah satu platform ataupun peluang untuk rakyat Malaysia kita untuk pergi ke sana untuk membeli barangan-barangan agro makanan contohnya dengan harga yang murah sebenarnya. Bagaimana melihat berdasarkan tinjauan Faris juga sendiri tadi, bagaimana dengan harga-harga produk makanan kita, harga produk daripada lokal kita sendiri, macam mana? Okey, di sini ada banyak agensi-agensi kerajaan, dari Pharma, ada Mardi dan banyak lagi agensi kerajaan yang kita katakan dari sudut sayur, ayam, frozen, ayam frozen, ikan, ada juga dijual sini. Ada dua sebenarnya, dari perspektif saya lihat ada dua perkara sebenarnya, Faris. Satunya, mereka menjual ataupun agensi-agensi ini menjual dengan harga yang lebih murah. Ya, ini adalah platform ataupun adalah satu peluang untuk mereka ataupun pengunjung mendapatkan barangan-barangan basah, barangan-barangan seperti sayur dan sebagainya yang lebih murah. Tetapi pada masa yang sama, kalau kita ikut melihat dari sudut pandang yang lebih jauh, ada juga produk-produk tempatan, mungkin kita katakan dari sudut sains, R&D yang telah dijalankan, ada juga produk-produk yang dijual di Maha ini, iaitu kita katakan yang meliputi agro ataupun pertanian moden, menggunakan sains dan sebagainya. Dari sudut tadi ada juga saya melihat bagaimana untuk memastikan kalau sebelum ini kita nak tanam sayur memerlukan baja hitam itu kan, baja untuk letak. Kali ini hanya spray saja. Jadi boleh dikatakan banyak produk-produk, invention, inovasi juga, produk-produk tempatan, ada juga dijual sini. Ada juga pameran yang ditujuk oleh produk-produk ini, dan orang ramai mungkin boleh melihat bagaimana inovasi kita. Dari sudut peternakan juga ada. Ada juga saya bertemu juga dengan rakan-rakan yang menjual peternakan, bagaimana dari sudut moden. Jadi Maha ini bukan hanya menjual, tetapi ia juga menunjukkan bagaimana inovasi dari pihak pertanian. Nampaknya kita terputus. Mungkin ada masalah teknikal daripada Faris Azman. Mungkin kerana kita dimaklumkan juga Faris sebenarnya kat sana sedang bersia-sia di kawasan-kawasan MIPS sendiri bagi melihat pusat-pusat tarikan yang ada di sana, kerana seperti sebelum saya kontak dengan Faris tadi, sebelum beliau bersiaran langsung tadi, sebenarnya beliau sedang membeli makanan di sana, seperti melihat bazar-bazar yang ada di sana bagi menyokong peniaga-peniaga lokal kita, peniaga tempatan kita. Dan kita dimaklumkan Faris kembali di talian. Mungkin Faris boleh ceritakan, teruskan balik cerita Faris tadi. Okey, sebenarnya Maha ni kalau ikutkan line telefonnya tu agak kurang sikit lah, sebab dia berada tak tahulah apa, ada masalah juga teknikal di sini. Baik, macam saya katakan tadi, sebenarnya saya kongsikan sebenarnya perspektif dua. Selain membeli ayam segar, barangan-barangan basah, di sini juga ada inovasi produk-produk yang dibangunkan oleh rakyat tempatan, oleh pakar-pakar sains dari sudut agriculture juga ada juga dijual produk-produk ini. Dan jadi ramai juga yang bukan hanya membeli barangan basah, Faris, tetapi mereka membeli barangan-barangan yang kita katakan inovasi-inovasi ini untuk peternakan, untuk agriculture mereka di kampung, di rumah dan sebagainya. Jadi Maha ini kita lihat memaksimumkan, kerana kita ada krisis makanan, jadi ada produk-produk ini yang berguna buat keadaan yang sangat kritikal seperti ini. Jadi ini yang dapat saya pantau sebenarnya dari sudut apa yang dijual dan pameran-pameran di Maha 2022, Faris. Faris, kita dah bercakap tentang keindahan alam semula jadi di Maha, apa yang tarikan di sana dan juga pameran pertanian. Saya juga dimaklumkan, Faris, ketika ini sedang menghasilkan satu laporan khas berkaitan dengan Bukit Tabur. Apa isu dia, Faris? Mungkin boleh kongsikan sedikit, memandangkan kita masa lebih kurang 2 minit setengah lagi. Apa mungkin boleh kongsikan sedikit intipati special report itu, Faris? Okey,
mengenai dengan mungkin ada sedikit kita katakan link lah kalau kita katakan mengenai dengan ekosistem, mengenai dengan tumbuhan-tumbuhan hijau, sayur-sayuran, peternakan dan sebagainya dari segi agriculture. Pada masa sama juga SR Bukit Tabur ini ataupun special report laporan khas di pada malam ini, Faris adalah berkisah mengenai dengan dakwaan penduduk di kawasan Melawati yang mengatakan bahawa kalau kita pergi ke Bukit Tabur, kita tahu itu adalah lokasi hiking untuk para pendaki. Tetapi ketika ini ada juga kerja-kerja untuk menggunung tanah, kerja-kerja tanah dan sebagainya yang sedikit sebanyak mencacatkan pemandangan indah Bukit Tabur ketika ini. Dan saya dalam laporan khas yang akan kita siarkan pada malam nanti, di mana kami pergi sendiri melihat apakah yang berlaku bersama dengan penduduk dan juga kami telah pun mendapatkan reaksi daripada MPAG apa sebenarnya berlaku di Bukit Tabur. Kerana Bukit Tabur ini mempunyai kita katakan khazanah negara, khazanah yang kita katakan sebagai boleh dinaik taraf sebagai UNESCO, kawasan UNESCO. Kerana Kerajaan Negeri Selangor juga akan menaikkan ia sebagai kawasan UNESCO dan ia juga merupakan kawasan kuarsa warisan negara. Jadi apa yang berlaku di sebalik Bukit Tabur akan kita siarkan pada malam ini, Faris. Itu yang akan dirungkaikan oleh Faris Azman menjelang malam nanti, yang akan disiarkan malam nanti, dan juga serba sedikit perkongsian apa yang ada di Pameran Maha 2022 yang dikongsikan oleh wartawan Astro Awani Faris Azman. Saya kira itu saja masa yang kita ada untuk cerita hari ini. Saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.